Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Alhamdulillah hari ini kita bersiaran lagi pada hari Rabu 3 Jamadil Awal 1443 Hijrah dalam program kita bicara Al-Quran dan tafsir, satu hari satu muka surat. Baiklah, hari ini kita akan sambung pada muka surat 241 ayat 44 hingga 52. Kalau kita tengok semalam kita dah go through berkenaan mimpi daripada Nabi Yusuf. Hari ini kita akan tengok apa takwilan daripada mimpi tersebut. Kalau ikut dalam Al-Quran yang kita pilih ni, Amazing Al-Quran ni, tajuk yang dipilih oleh penerbit ialah pengakuan dapat menjadi bukti. Jadi hari ini kita akan tengok apa takwilan tersebut, sambungan daripada kisah pada hari semalam lah. Kepada yang menonton, saya mohon sebarkan kepada semua, tak kira sekarang ataupun kemudian, untuk share kepada keluarga kita, rakan-rakan dan sebagainya, dengan harapan semoga kita sama-sama belajar dan mendapat sesuatu daripada tadabbur kita pada setiap hari. Baik, insyaAllah saya menjemput rakan saya yang akan membaca Al-Quran pada hari ini dan juga tafsir. Baik, silakan. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم قالوا أضغاث أحلام وما نحن بتأويل الأحلام بعالمين وقال الذي نجا منهما وادكر بعد أمة أنا أنبئكم بتأويل فأرسلوا ديك أفتنا في 7 بقرات سمان يأكلهن 7 إجاف و7 سنبلات خضر وأخر يابسات لعلي أرجع إلى الناس لعلهم يعلمون قال تزرعون 7 سنين دأبا فما حصدتم فذروه في سنبله إلا قليلا مما تأكلون ثم يأتي من بعد ذلك 7 شداد يأكلن ما قدمتم لهن إلا قليلا مما تحصنون ثم يأتي من بعد ذلك عام فيه يغاث الناس وفيه يعصرون وقال الملك ائتوني به فلما جاءه الرسول قال ارجع إلى ربك فاسأله ما بال النسوة اللاتي قطعن أيديهن إن ربي بكيدهن عليم قال ما خطبكن إذ راوتن يوسف عن نفسه قلنا حاش لله ما علمنا عليه من سوء قالت امرأة العزيز الآن حصل الحق أنا راودته عن نفسه وإنه لمن الصادقين ذلك ليعلم أني لم أخنه بالغيب وأن الله لا يهدي كيد الخائنين صدق الله العظيم. Terjemahan. Mereka menjawab, itu ialah mimpi-mimpi yang kosong dan kami tidak mampu mentakwilkan mimpi itu. Dan berkatalah orang
orang yang selamat di antara mereka berdua dan teringatkan kepada Yusuf setelah beberapa waktu lamanya. Aku akan memberitahu kepadamu tentang orang yang pandai mentaklukkan mimpi itu. Maka utuslah aku kepadanya. Yusuf, wahai orang yang sangat dipercayai, terangkanlah kepada kami takwil mimpi tentang 7 ekor lembu betina yang gemuk yang dimakan oleh 7 ekor lembu betina yang kurus, 7 tangkai gandum yang hijau dan 7 tangkai lainnya yang kering, agar aku kembali kepada orang-orang itu, agar mereka mengetahui. Dia Yusuf berkata, agar kamu bercucuk tanam 7 tahun berturut-turut sebagaimana biasa. Kemudian apa yang kamu tuai hendaklah kamu membiarkan ditangkainya kecuali sedikit untuk kamu makan. Kemudian setelah itu akan datang 7 tahun yang sangat sulit yang menghabiskan apa yang kamu simpan untuk menghadapinya tahun sukar, kecuali sedikit daripada apa gandum yang kamu simpan. Setelah itu akan datang tahun di mana manusia diberi hujan dengan cukup dan pada masa itu mereka memeras anggur. Dan raja berkata, bawalah dia kepadaku. Ketika utusan itu datang kepadanya, dia Yusuf berkata, kembalilah kepada tuanmu dan tanyakan kepadanya bagaimana halnya perempuan-perempuan yang telah melukai tangannya. Sesungguhnya Tuhanku Maha mengetahui tipu daya mereka. Dia raja berkata kepada perempuan-perempuan itu, bagaimana keadaanmu? Yang dimaksudkan dengan keadaan adalah pendapat perempuan-perempuan itu tentang Yusuf. Adakah dia terpengaruh godaan itu atau tidak? Ketika kamu menggoda Yusuf untuk menundukkan dirinya, mereka berkata, Maha sempurna Allah, kami tidak mengetahui sesuatu keburukan darinya. Isteri Al-Aziz berkata, sekarang jelaslah kebenaran itu. Akulah yang menggoda dan merayunya dan sesungguhnya dia termasuk orang-orang yang benar. Yusuf berkata yang demikian itu agar dia Al-Aziz mengetahui bahawa aku benar-benar tidak mengkhianatinya ketika dia tidak ada di rumah dan bahawa Allah tidak meredai tipu daya orang-orang yang melakukan khianat. Tafsir Jalalain. Qala bukun. Raja berkata, bagaimana perihal kamu? Izrawattunna Yusufa an nafsihi. Ketika kamu menggoda Yusuf untuk menundukkan dirinya kepada kemahuanmu, apakah kamu memandang Yusuf mempunyai kecenderungan pada permintaanmu itu? Qulna hasya lillahi ma alimna alaihi min su'. Mereka berkata, Maha sempurna Allah, kami tidak mengetahui sesuatu keburukan daripadanya. Berkatalah isteri Al-Aziz, sekarang jelaslah itu, iaitu menjadi terang benderang. Al-haq wa ana rawatuhu an nafsihi wa innahu laminas sadiqin. Benar, akulah yang menggodanya untuk menundukkan dirinya kepada kemahuanku dan sesungguhnya dia termasuk orang-orang yang jujur di dalam pengakuannya. Sewaktu dia mengatakan dialah yang menggodaku untuk menundukkan diriku kepada kemahuannya. Setelah itu raja menjelaskan pengakuan itu kepada Nabi Yusuf dan setelah mendengar hal tersebut lalu Nabi Yusuf berkata, Zalika, yang diisyaratkan dalam pangkal ayat ini adalah permintaan bebas daripada kesalahan. Liya'lam, agar Al-Aziz mengetahui. Inni lam akun, bahawa sesungguhnya aku tidak berbuat khianat kepadanya terhadap isterinya. Bil ghaib. Lafaz bil ghaib ini berfungsi sebagai hal atau keterangan keadaan. Wa anna Allah la yahdi kaidal khainin. Dan bahawasanya Allah tidak meredai tipu daya orang-orang yang berkhianat.
Tafsir Ibnu Kathir. Firman Allah Subhanahu wa taala, dia raja berkata kepada perempuan-perempuan itu, bagaimana keadaanmu ketika kamu menggoda Yusuf untuk menundukkan dirinya? Adalah sebuah kabar tentang Al-Aziz raja ketika semua perempuan yang telah memotong tangan mereka sendiri. Yang di situ ada isteri Al-Aziz berkumpul. Raja berkata seperti itu ditujukan kepada wanita-wanita itu, padahal maksudnya kepada isterinya. Bagaimana keadaanmu ketika kamu menggoda Yusuf untuk menundukkan dirinya? Iaitu pada hari jamuan. Mereka berkata, Maha sempurna Allah, kami tidak mengetahui sesuatu keburukan daripadanya. Iaitu perempuan-perempuan itu berkata, sebagai jawapan atas pertanyaan raja, Maha suci Allah, Yusuf itu tidak patut sebagai tertuduh. Demi Allah, kami tidak mengetahui sesuatu, suatu keburukan daripadanya. Oleh itu isteri Al-Aziz berkata, sekarang jelaslah kebenaran itu. Akulah yang menggoda dan merayunya, dan sesungguhnya dia termasuk orang yang benar. Surah Yusuf ayat 51, iaitu pada perkataan Yusuf, dia yang menggodaku dan merayu diriku. Surah Yusuf ayat 26, agar demikian itu agar dia Al-Aziz mengetahui bahawa aku benar-benar tidak mengkhianatinya ketika dia tiada di rumah. Surah Yusuf ayat 52. Dia isteri Al-Aziz berkata, tiada lain pengakuanku dengan ini supaya suamiku mengetahui bahawa aku tidak mengkhianatinya ketika dia tiada di rumah dalam kes ini. Juga tidak berlaku dosa besar yang terlarang. Aku hanyalah sekadar penggoda pemuda ini. Tetapi dia menolak. Oleh itu, aku mengaku seperti itu agar terbebas daripada tuduhan melakukan perbuatan khianat, dan bahawa Allah tidak meredai tipu daya orang-orang yang berkhianat, dan aku tidak mengatakan diriku bebas daripada kesalahan. Surah Yusuf ayat 52 hingga 53. Dia isteri Al-Aziz berkata, dan aku tidak dapat terbebas daripada kesalahan kerana sesungguhnya nafsu itu selalu mendorong kepada kejahatan, kecuali nafsu yang diberi rahmat oleh Tuhanku. Surah Yusuf ayat 53, iaitu kecuali orang yang mendapat penjagaan daripada Allah. Sesungguhnya Tuhanku Maha Pengampun, Maha Penyayang. Surah Yusuf ayat 53. Baik, Alhamdulillah. Alhamdulillah kita dah baca ringkasan. Ini ringkasan tafsir daripada muka surat ni 44 sampai 52. Sambung kembali kalau Allah cerita yang terbaik. Novel dah masuk bab Nabi Allah Yusuf dibebaskan daripada penjara dan disucikan namanya. Bersambunglah muka surat ni dengan muka surat sebelah. Daripada himpunan penerbit pilih tafsir Ibnu Katsir dah bersambung-sambung dah masuk ayat 53 dan seterusnya. Cerita ni pun kita dah tahu, cuba kita nak tengok apa dia pengajaran yang kita boleh semat dalam hati daripada muka surat ni. Terima kasih ni yang dah baca tadi. Kita dah nampak dah. Pertamanya masa Allahumma salli ala Muhammad. Kita tak usahlah bab tabir mimpi tu sebab semalam kita dah cerita kan, bab takwilan dan sebagainya tu semua dah maklum. Hari ini kita tengok satu bab yang mana Nabi Yusuf dipanggil keluar daripada penjara. Sebab dia dah pesan kepada sahabat dia tu yang memberi anggur tu, nanti ceritakan kepada tuanmu, pembesarlah Al-Aziz, kerana aku dalam penjara ni yang boleh mentadbir mimpi. Tapi kawan dia lupa. Sampailah bab bila pembesar tu bermimpi dan dia minta orang-orang lain tu untuk tafsirkan, tak boleh. Maka barulah sahabat ni teringat ada seorang dalam penjara tu, Nabi Yusuf boleh mentadbirkan mimpi, boleh mentakwilkan mimpi. Barulah pembesar tu panggil Nabi Yusuf keluar daripada penjara. Tapi apa Nabi Yusuf buat? Nabi Yusuf tak nak keluar macam tu je. So dia dibebaskanlah, dibebaskan keluar penjara. Nabi Yusuf tak nak keluar begitu saja, melainkan kata-kata dia terus, dia kata Allahumma salli ala Muhammad. Raja dah kata dah ayat 50 tu, bawalah dia kepadaku. Tapi Yusuf kata dia Allahumma salli ala Muhammad. Mana tadi? Yusuf kata kembalilah kepada tuanmu. Kawan itu balik kepada raja
dan tanyakan kepadanya bagaimana halnya perempuan-perempuan yang telah melukai tangannya. Pasal makcik-makcik yang meramai itu kan. Sesungguhnya Tuhanku Maha mengetahui tipu daya mereka. Macam Nabi Yusuf minta apa sekarang ni apa penyiasatan diraja, Royal Commissioner Inquiry RCI lah, Majlis Penyiasatan Diraja untuk kes-kes besar. Maksud dia nak dibebaskan dulu. Tu skill dia. Dibebaskan, dibersihkan namanya. Sebab ada beberapa sebab dalam beberapa tafsir mengatakan Nabi Allah Yusuf ni pertama dia nak mengesahkan bahawa memang dia tak buatlah. Itu satu. Kedua dia nak mengesahkan kepada pakcik dia tu, tu pembesar Mesir tu, yang bahawa dia tidak sekali-kali mengkhianati orang yang telah membesarkan dia daripada kecil. Dia jadi anak angkat kan. Yang menuduh dia tu makcik dia tu, Imra'atil Aziz, isteri kepada pembesar Mesir. Tak kira lah siapa nama Imra'atil Aziz, isteri kepada pembesar Mesir tu yang menuduhkan. Bersepakat pula dengan makcik-makcik lain yang ramai tu kan. Sampailah kes kita dah tengok dah mereka terkelarlah jari apabila terkesima tengok tampannya Nabi Allah Yusuf ni. Maka sabit daripada itu barulah Nabi raja ni membuat penyiasatan. Ada penghakiman lah kat situ. Bukan main panggil keluar je. Bukan sebab aku raja, aku boleh keluarkan siapa dah penjara keluar. Tak. Nabi Yusuf nak dikeluarkan dengan dibersihkan namanya. Begitu. Sebab kata daripada satu hadis dengan Rasulullah SAW, hadis daripada Musnad Imam Ahmad dalam Sahih Al-Bukhari Muslim juga ada. Hadis diriwayatkan oleh Az-Zuhri daripada Sa'id dan Abu Salamah daripada Abu Hurairah radhiyallahu anhuma. Mereka semua ni berkata bahawa Rasulullah SAW bersabda, kami lebih pantas ragu dari Ibrahim ketika berkata, Ya Rabb, perlihatkanlah kepadaku bagaimana engkau menghidupkan orang mati. Dan semoga Allah memberi rahmat kepada Lut. Ia berlindung kepada tiang yang kuat. Dan seumpama, ini bab ni, seumpama aku tinggal di penjara seperti Yusuf, pasti aku sambut undangan raja itu. Rasulullah SAW kata Nabi Yusuf ni hebatnya takwa dia. Dalam syarah pada hadis ni, antara maknanya Nabi Muhammad SAW kata takwanya Nabi Yusuf, kalaulah tempat tu tempat dia, ni diibaratkanlah, bukannya takwa Nabi Yusuf tu lebih tinggi pada Nabi Muhammad SAW, bukan kita nak banding-banding begitu. Hadis ni tak masuk begitu. Hadis ni maknanya kalaulah umpamanya Rasulullah kata kepada sahabat-sahabat dia, aku jadi tempat Nabi Yusuf tu, aku keluar dah. Pasti aku menyambut undangan raja itu. Itu lebih Allah Nabi Muhammad SAW pun mengesahkan takwaan Nabi Yusuf, tak nak keluar sewenang-wenangnya daripada penjara, melainkan dibersihkan namanya. Itulah dia. Sabit daripada itu, maka raja pun membuat penyiasatan dan mensucikan Nabi Yusuf. Besok insya-Allah kita tengok cerita seterusnya. Masa ni Nabi Yusuf dia tak keluar lagi. Besok barulah mengesahkan bagaimana perjalanan Nabi Yusuf setelah keluar daripada penjara. Takbir mimpinya apa dan apa penyudah kepada Nabi Yusuf. Semua dah tahulah ni cerita dah bocor dah. Kita semua tahu perjalanan cerita Nabi Yusuf ni. Wallahu a'lam. Kita sambung sikit lagi. Riyadhus Salihin. Riyadhus Salihin. Daripada Abu Abdullah bin Tariq bin Asyam radhiyallahu anhu, dia berkata, aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa yang mengucapkan tiada Tuhan yang berhak disembah melainkan Allah dan mengkufuri sesuatu yang disembah selain daripada Allah, maka telah haram harta dan darahnya dan pahalanya di sisi Allah. Hadis riwayat Muslim. Hadis di atas memberikan keterangan kewajipan untuk melepaskan seluruh sembahan yang membatalkan. Baik. Hadis Nabawi. Baik, hadis riwayat daripada kitab Dr. Mustafa Said Al-Qin, Nuzatul Muttaqina Syarhu Riyadhus Salihin, syarah pada Riyadhus Salihin. Dalam bab ni kita jelas. Bila kita kata mengesakan Allah ni, esanya Allah tu bukan dia kata ada Tuhan satu, Tuhan dua, Tuhan tiga, bukan Tuhan itu satu, Tuhan itu esa. Singular, tak ada apa lagi dah. Allah satu-satunya tempat kita sembah, satu-satunya kita minta dengan Allah untuk mohon pertolongan, untuk kita mengadu, untuk kita berharap.
khauf dan rajak kita hanya semata-mata kepada Allah. Kita tak bolehlah jadi orang Islam dan masa yang sama pagi-pagi kita sembah berhala lagi. Kita sahabat-sahabat kita yang kembali kepada fitrah, dia tinggal terus sembahan dia, amalan dia. Kalau dulu dia pagi-pagi bakar colok untuk sembahan keliling rumah dia tu, dia tak boleh lagi dah nak buat. Dia tak boleh lagi kuil, angkat sembah kepada dewa-dewa yang dibuat-buat tu macam-macam tu, tak boleh lagi dah. Itu yang jelas, itu yang jelas. Yang tak jelas lagi, yang takut kita terjerumus dalam penipuan syaitan bab akidah ni ialah kita rasa kita ni Islam. Tapi kita percaya kepada benda yang boleh memberi manfaat selain pada Allah. Kita percaya pada tangkal, kita percaya kata-kata bomoh, kita percaya apa sajalah. Apa saja dalam bentuk zaman sekarang ni macam-macam. Formula-formulanya lah, buka Al-Quran, tengok musuhat berapa, daripada musuhat tu kira-kira dan sebagainya. Istikharah dengan Al-Quran sebegitu, sampai macam tu sekali pun ada zaman sekarang ni kan. Percayalah dengan konsep-konsep ketuhanan yang terkini, macam-macam lah zaman sekarang ni kan, orang semakin kreatif. Jadi tak boleh. Bila kita barang siapa mengucapkan tiada Tuhan yang berhak disembah melainkan Allah dan mengkufuri sesuatu yang disembah selain pada Allah dan masa sama dikufur pada Allah, maka telah haram segala harta dan darahnya dan pahalanya di sisi Allah. Ya, kita kena mengesahkan Allah semata-mata, begitulah ya. Kadang-kadang nampak mudah, tapi dari segi aplikasinya, dari segi masyarakat kalau tak faham, masih lagi kita banyak bersandar kepada selain daripada Allah. Wallahu a'lam. Hadis Nabawi. Hadis Nabawi. Daripada Ummu Salamah radhiyallahu anha, isteri Nabi SAW mengkhabarkan daripada Rasulullah bahawa baginda mendengar daripada balik pintu rumah ada pertengkaran. Lalu baginda keluar menemui mereka, kemudian bersabda, "Aku ini hanyalah manusia biasa dan sesungguhnya pertengkaran seringkali dilaporkan kepadaku. Dan boleh jadi salah seorang di antara kamu lebih pandai bertikam lidah daripada lainnya. Lalu aku menganggap dia benar, kemudian aku berikan kepadanya sesuai pengakuannya itu. Maka siapa yang aku putuskan menang dalam mencederakan hak seorang Muslim, bererti itu adalah potongan daripada api neraka yang dia terima. Oleh itu hendaklah dia ambil atau dia tinggalkan." Hadis riwayat Al-Bukhari. Ini hadis sahih Bukhari. Daripada hadis-hadis lain juga dia bawa penceritaan ataupun ibrah yang sama, di mana Rasulullah SAW mengabarkan kepada kita bahawa Rasulullah SAW juga manusia biasa. Tapi kita kena faham, manusia biasanya Rasulullah SAW tu ialah berbeza dengan kita ni, tak sama. Ya, Rasulullah kita ni berbeza. Itu kita kena faham ya. Rasulullah dipandukan dengan wahyu daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Itu satu. Tapi Rasulullah kata kepada para sahabat, kalau dalam perbalahan, kalau dalam perkara-perkara yang mereka datang kepada Rasulullah untuk membuatkan pengadilan. Kadang-kadang Islam dengan Islam, kadang-kadang Yahudi dengan Islam, ya, orang kafir dengan orang Islam datang kepada Rasulullah. Kadang-kadang Yahudi dengan Yahudi sendiri. Ya. Maka Rasulullah kata, barangkali, hadis-hadis lain pun lebih kurang sama, maknanya barangkali salah satu daripada kamu lebih pandai bertikam lidah, pandai berhujah, pandai membawa kata-kata ataupun mengadakan bukti yang tak ada dan sebagainya. Rasulullah hanya boleh mengadili dengan bukti kan, dengan hujah, dengan sumpah. Sumpah boleh diterima pakai. Lalu aku menganggap dia benar. Kemudian aku berikan kepadanya sesuai pengakuannya itu. Maksudnya aku adili dia ni. Dia dapat apa yang dia nak. Dalam apa-apa perbalahan lah, permasalahannya yang minta Rasulullah adili. Maka siapa yang aku putuskan menang dengan mencederakan hak seorang Muslim, orang lain, sepatutnya bukan hak saya, tapi di atas sebab saya pandai bercakap, saya bersekongkol pula dengan orang lain bawa bukti, ataupun saya bersumpah. Dia tak kisah. Dia punya implikasi sumpah dia tu. Sumpah dalam Islam ni berat ya. Berat sumpah dalam Islam ni. Allah kata nantikan siksaan Allah besok untuk orang yang menipu dan sumpah. Katalah saya, contohlah saya ya, saya menipu dan sumpah. Maka saya dapat apa yang nak. Dapatlah tanah tu ke, dapatlah harta tu ke, apa-apa sajalah. Allahumma salli ala Muhammad. Berarti
itu adalah potongan daripada api neraka. Terus Rasulullah kata. Kalaulah dalam mengadili ni aku dah tersalah disebabkan kau menipu atau sebab kau lebih pandai berhujah dan kau sendiri tahu yang mana hak itu bukan hak kau, tapi kau memang nak, ya. Itu adalah sebahagian daripada potongan api neraka yang dia dah terima. Oleh itu, hendaklah dia ambil, pilihlah. Rasulullah suruh kita pilih. Nak potongan dari api neraka tu ataupun nak tinggalkan. Bermakna kalau kita faham daripada hadis ni dan hadis-hadis lain, dalam bab keadilan, dalam bab kita nak memutuskan, kita kena datang dengan bersih, dengan niat yang baiklah. Kita kena yakin yang bahawa kita ada right untuk claim hak kita. Barulah kita pergi kepada keadilan, kepada hakim zaman sekarang ni lah. Barulah kita bawa bukti-bukti, minta hakim putuskan. Kalau kita rasa kita ada hak kita. Tapi jangan kita nak menipu. Sebab tempat dia apa? Sebahagian daripada potongan api neraka. Sanggup ke tak sanggup nak ambil tu? Rasulullah tanya lebih kurang begitulah, ya. Wallahu a'lam. Hadis kursi. Hadis kursi. Daripada Anas radhiyallahu anhu, dia berkata, kelak di hari kiamat para hakim itu dihadapkan padanya. Ada hakim yang teliti, ada pula hakim tidak teliti atau melampaui batas. Allah Subhanahu Wa Taala berfirman, kamu itu adalah kunci bumiku dan pemelihara hamba-hambaku, dan pada kamu itu terdapat apa yang aku inginkan. Lalu dia bertanya kepada hakim yang teliti, tindakan apa yang kamu perbuat? Hakim itu menjawab dengan penuh rasa kasih sayang. Maka Allah berfirman, kamu adalah seorang yang paling sayang terhadap hamba-Ku. Kemudian dia bertanya kepada hakim yang suka melampaui batas, tindakan apa yang kamu lakukan? Hakim itu menjawab dengan kemarahan. Maka Allah menyuruh, pergilah kamu mendekati tiang-tiang neraka Jahannam. Na'udzubillah. Berat, kerja hakim ni berat. Sebab dia memutuskan antara hak dan batil, ya. Wallahu a'lam. Dan sedikit ibrah daripada itu, ya. Baik, alhamdulillah. Besok kita sambung babak seterusnya, kisah hidup Nabi Yusuf, bagaimana Nabi Yusuf akan dikeluarkan daripada penjara. Dia dah dibersihkan namanya. Tengok pula besok bagaimana perihal Yusuf dan kepimpinan. Bagaimana Nabi Yusuf menjadi seorang pemimpin dan bagaimana Nabi Yusuf declare dia punya kelebihan dalam bab kepimpinan. Besok kita tengok apa jawatan yang Nabi Yusuf nak minta. Nabi Yusuf nak minta apa, ya. Dan kita tengok perbincangan. Bolehkah kita ni nak minta jadi pemimpin? Sebab ada hadis yang mana Rasulullah SAW beritahu sahabat, jangan kau minta jadi pemimpin ni ada sebab-sebab tertentu. Mungkin besok kalau teringat saya kongsi hadis tu, ya. Jadi bercanggah ke ni Nabi Yusuf besok minta terus nak jawatan-jawatan tertentu, insya-Allah besok kita tengok perkongsian daripada novel agung kita dah masuk bab seterusnya. Kalau tak salah saya dah masuk juzuk ke-12 dah kita ni dah. Besok. Besok hari ni habis penamat dah juzuk 12. Besok juzuk 13. Pelan-pelan kayuh, ayat orang zaman saya lah, pelan-pelan kayuh dah sampai juzuk 12. Slow-slow, ya. Kita baca bersama pun insya-Allah boleh. Kalau duduk rumah ni hidup mati balik tak sampai juzuk 12 ni baca tafsir. Disebabkan kita ada ramai-ramai ni, ambil semangat ramai-ramai adik-adik lawa-lawa ni semua ni. Bolehlah baca slow, ya. Betul. Berkongsi pandangan ayah saya lah. Ayah saya 82 nak masuk 83, dia baca tafsir. Sebab dia seorang-seorang, kata bila aku baca ni ngantuk dia kata. Ayat-ayat susun ayat tafsir kan. Ni kitab yang samalah dia baca. Dia kalau dia baca Al-Quran dan baca terjemahan lagi dia mengantuk. Kalau dia baca Al-Quran saja dia tak mengantuk lah. Kalau dia baca Al-Quran satu muka dia baca buat terjemahan, senang mengantuk. Sebab dia tak ada, macam kita ada respon kan. Itulah seorang-seorang ni susah. Bila ramai-ramai ni semangat sikit. Wallahualam. InsyaAllah besok kita sambung, ya. Satu hari satu muka saja. Ada kat 8.30 dah tu. InsyaAllah kita tutup majlis kita dengan doa. Semoga Allah makbulkan doa kita ramai-ramai pagi ni. Mungkin ada sebahagian daripada sahabat-sahabat sini atas sebab kamu punya ibadah, atas sebab keikhlasan diri kamu pagi ni, mungkin atas sebab pelbagai kelebihan yang Allah bagi kepada kamu, bukan kepada saya macam doa, maka makbullah doa kita, ya. Kita tak tahu. Kita dalam berjemaah ni begitulah. Kita kena bersandar-sandar kepada jemaah, ya. Wallahu a'lam. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim.
Allahumma faqihna fid din wa 'allimna ta'wil wa ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim minan nabiyyin was-siddiqin wasyuhada'i was-shalihin wa hasuna ulaika rafiqa ya arhamar rahimin. Allahumma inna nas'aluka minal khairi kullihi 'ajilihi wa ajlihi ma 'alimna minhu wa ma lam na'lam wa na'udzubika minasyarri kullihi 'ajilihi wa ajlihi ma 'alimna minhu wa ma lam na'lam. Allahumma inna na'udzubika minal baras wal junun wal juzam wa min sayyidil asqam. Allahumma inna na'udzubika min jahdil bala wa darkil syaqa wa su'il qada wa syamatatil a'da wa utalid da wa khalbatir raja. Allahumma inna na'udzubika min azabil qabr wa min azabi jahannam. Ghafara lana wa lahum bi rahmatika ya arhamar rahimin. Walhamdulillahi rabbil alamin. Kafaratul majlis. Subhanakallah wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Insyaallah besok kita sambung satu hari, satu muka saja tadabbur Al-Quran bersama-sama insya-Allah. Wabillahi taufiq wa hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.